Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Sadaqallahul azim. Wa ma lana la nu'minu billahi, dan tidak ada sebab lagi bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin, padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasuki kami ke dalam syurga bersama-sama orang-orang yang saleh. Perasaan hati segera menerima kebenaran Al-Quran sebaik saja mereka mendengar, apabila hati itu tidak ada penghalang padanya. Al-Quran mempunyai kesannya sendiri kepada para pendengar, para pembaca. Sebab Quran dengan fitrah manusia serasi. Apabila wujud keserasian ini, sebaik saja Quran dibaca, sebaik saja didengar dengan mukjizatnya sudah cukup untuk menembusi hati nurani manusia. Syaratnya, karat itu tidak tebal. Kalaupun tidak ada, tapi tidak tebal. Yahudi tebal karatnya, sebab mereka meletakkan diri mereka itu sebagai Tuhan, ataupun darah mereka ini tidak akan masuk neraka. Besar karat ini. Tetapi kaum Nasara dulu, bukan sekarang, dahulu pada zaman Nabi dulu, karat mereka nipis. Mereka ingin mendewa-dewakan Nabi mereka. Mereka tidak mempersekutukan Tuhan. Mereka mendewa-dewa, tapi pendewaan itu sampai kepada peringkat syirik, pendewaan itu. Tetapi berbanding dengan Yahudi, mereka ini lebih ringan. Ayat ini masih lagi memuji kaum Yahudi, kaum Nasara ini, apabila mereka itu mendengar Al-Quran, air mata mereka mengalir, tafidu minad da'i, mengalir air mata mereka kerana sedih bila mendengar kebenaran yang turun, sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Injil. Jadi pada ketika itu tidak sabar-sabar lagi, seolah-olahnya mereka terus menerima kebenaran Al-Quran, tidak sabar-sabar. Inilah yang terluah daripada perasaan mereka. Wa ma lana la nu'minu billah, mengapa lagi kami tidak beriman kepada Allah? Kalau begitulah yang ada pada Nabi Muhammad ini, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Injil mereka. Jadi kalau begitu, apa lagi yang nak ditunggu? Itulah yang kami tunggu. Yang disebutnya dalam kitab Injil, keadaan tubuh badannya, gerak-gerinya, bahasanya, segala-galanya sama seperti yang kami lihat ini. Kalau begitu terus saja kita beriman. Malana la nu'minu billah. Jadi pokok pangkalnya Al-Quran itu sudah cukup ada padanya kuasa jalan-jalan untuk menembusi hati nurani manusia. Tetapi mahulah dosa yang ada pada hati itu tidak banyak. Quran memberi kesan sama ada yang dibaca. Dengar saja suara bacaan Al-Quran, sesetengah penyakit terhibur. Penyakit menjadi ringan dengan sebab bacaan Al-Quran. Ramai orang kafir mereka bila mendengar suara Al-Quran, mereka terhenti, rasa terhibur, rasa lega dengan suara Al-Quran. Apalagilah orang Islam, orang kafir pun begitu, terutamanya kafir yang kita sebutkan di sini, terutama kafir Najasyi yang kita sebutkan dahulu. Mereka terhibur. Itu bacaannya saja, tanpa mengira kepada makna, tanpa mengira kepada hukum, kepada i'jaznya, belum lagi. Bila dilihat kepada i'jaz Al-Quran pula, hukum-hukum dalam Al-Quran,
Mereka kata inilah jalan yang boleh menyelesaikan masalah manusia. Tidak ada lain yang boleh menyelesaikan masalah ini selain daripada hukum Al-Quran. Ini juga yang terluah di sini. Wa ma lana la nu'minu billahi, mengapa kami tidak beriman kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haqqi, dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami, mestinya kami beriman. Orang ini bila sudah terpengaruh, dia tak mahu lagi menjadi pemerhati dari luar. Tak mahu. Sebab apa? Dia sudah yakin kepada kebenaran ini. Daftarkan saja, masuk nama terus. Tak mahu lagi jadi pemerhati luar. Pemerhati luar ni orang masuk sebelah kaki. Tapi bila orang yang belum percaya, tapi bila sudah percaya, wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasuki kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang saleh. Ini jalan. Ini sebabnya mengapa kesan Al-Quran itu terus dan mereka ini mendakap seolahnya terus Al-Quranul Karim sebab nak masuk syurga. Sebab nak masuk syurga. Syurga ini mahukan orang saleh, orang yang baik-baik. Bagaimana nak jadi baik? Nak jadi baik inilah dia jalan Al-Quran. Kemana akan dibawanya? Akan dibawa ke syurga. Jadi kalau begitu tunggu apa lagi? Kalau kita betul-betul kita rasa kita mahu jadi orang saleh, nak masuk syurga, kita yakin mati ni tidak lama lagi sedang menunggu kita, sedang menunggu. Jadi kalau begitunya kemana kita akan pergi selepas mati? Nak pergi ke syurga. Kalau begitu daftar segera. Daftar segera. Wa ma lana la nu'minu billah wa natma'u an yudkhilana rabbuna, kami padahal kami dengan sepenuh-penuh harapan mahu supaya Tuhan memasukkan kami ke dalam syurga bersama orang saleh. Orang tidak saleh tak masuk dalam syurga. Syarat masuk syurga yang pertama sekali saleh. Saleh ini yang diterima di dalam Al-Quran yang saleh bersama dengan iman. Saleh saja tak mahu. Maulah allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal saleh. Iman saja tak cukup, amal saleh saja tak cukup, mesti gabung dua perkara ni. Tuba lahum. Tuba maknanya baik bagi mereka. Tak baik kalau masuk neraka. Tak baik kalau tidak masuk syurga. Tuba lahum bagi mereka. Ada tafsir menyebutkan tuba ni maknanya apa? Maknanya pokok dalam syurga. Satu pokok dalam syurga yang paling nikmat bagi mereka yang beriman dan beramal saleh diberi kepada mereka pokok tuba. Jadi nak beri pokok tuba ni bukan main-main, masuk syurga dulu. Jadi Tuhan tak kata orang yang beriman beramal saleh masuk syurga. Tak ada, ini cakap terus sangat. Dah dia berlapik sikitlah nak bercakap dengan orang mukmin ini. Berlapiknya mereka akan memperolehi pokok tuba. Nak cari di mana pokok tuba dalam syurga, sengaja tak mau sebut saja. Nak bercakap ni beradab. Orang mukmin malu kalau bila disebutnya dia bakal dapat syurga, tak malu. Malulah seolah-olahnya macam mana nak masuk syurga, amalnya tak cukup, akhlaknya tak cukup, semayangnya belum cukup itu. Jadi nak masuk syurga macam mana? Tak ada, tidak disebut yang tu. Disebutnya mereka akan bakal mendapat pokok tuba. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Itulah dia ada ayat ni. Saya rasa 2-3 hari kita tak ada, saya rasa nak berkongsi jugalah dengan jemaah pada pagi ni. Tafsir kita selepas terkandas dengan utusan dulu, saya kata dengan tafsir dulu saya berpisah dengan setelah mendapat seorang anak. Jadi yang akan datang ni akan diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri, insyaAllah. Jadi satu perkara yang cukup menggembirakan. Panjang juga ceritanya. Tapi saya untuk ringkasnya, sebelum daripada dia diterbitkan dengan satu pendahuluan orang nombor satu dah. Ini perkara yang cukup menggembirakan dalam hidup saya. Maulah dipastikan terlebih dahulu dia punya susu ni betul-betul rendah lemak. Jadi saya rasanya saya sudah
sampai ke satu peringkat tafsir pedoman muttaqin ini rendah lemah telah diterima. Jadi dengan itu pada tahun ini akan diterbitkan beberapa jilid lah yang sudah lengkap, yang sudah siap. Tapi yang masih ada ni daripada beberapa peringkat. Ada yang sudah sampai bulan, ada yang masih umurnya 2 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi dengan itu pada beberapa peringkat. Jadi satu perkara yang agak bimbang jugalah. Bimbang, lilin ni tak lama sebenarnya. Jadi dengan itu saya rasa yang direkod ni perlu diteruskan. Kerana kalau tak ada yang ditulis pun, yang di sini ada dan boleh didapat. Jadi itu sajalah saya rasa untuk pagi ini, dan pada waktu lain kita boleh bercakap lebih panjang lagi. Setakat telah dulu, dan Quran ini pun insya-Allah kita sambung besok. Allah Subhanahu wa taala.